Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber yang disayangi. Aku sayang kat korang, dan sebab itulah video ni aku buat khas untuk korang semua. Ramai pencarum slash penerima iSinar dan iLestari yang tak kenal apa itu KWSP, apakah yang berkaitan dengan KWSP. Jadi dalam video yang aku cuba nak ringkaskan seringkas-ringkas yang boleh ni, aku nak jelaskan sikit kepada korang apa itu KWSP yang sebenarnya. Okey, kenapa aku cakap macam ni? Sebab ini berdasarkan soalan-soalan yang timbul daripada video-video dalam channel ini dan juga daripada channel-channel lain yang aku tengok. Ramai penonton-penonton yang bertanyakan soalan yang tak sepatutnya mereka tanya, dan itu jelas menunjukkan korang tidak pernah ambil tahu pasal KWSP. Contoh soalan yang paling mudah, apa itu dividen? Okey, ramai penonton yang tak tahu. Aku cakap hampir 30% tak tahu dividen tu apa. Jadi aku jelaskan kat sini, dividen ni ialah agihan keuntungan daripada pelaburan yang disalurkan kepada setiap pencarum. Itu dia lah dividen yang dibayar setiap tahun. Pada hujung tahun tutup akaun pada tahun kewangan berakhir pada tahun yang berikut, pada tahun tersebut, maka selepas itu akan dibuat pengiraan dividen dan dividen ni akan disalurkan. Dan ada yang bertanya, adakah dividen ni masuk ke akaun bank ataupun ke dalam mana? So jawapan dia, dividen ni bukanlah akan dikreditkan ke dalam akaun bank si pencarum, tapi akan dikreditkan ke dalam akaun simpanan, akaun simpanan KWSP. Dan ada soalan lagi, akaun 1 tu apa, akaun 2 tu apa? Akaun 1, okey aku jelaskan. Akaun 1 ialah akaun simpanan yang pada dasarnya memang tidak boleh diusik. Itu iSinar ni kita terpaksa usik lah sebab demi untuk membantu rakyat. Tapi mengikut akta KWSP, wang akaun 1 memang tidak boleh diusik. Apa itu wang akaun 2? Wang akaun 2 ialah wang yang boleh dikeluarkan untuk tujuan bil perubatan, pendidikan, membeli membuat pendahuluan rumah, membina rumah dan sebagainya. Wang itu memang boleh dikeluarkan akaun 2 atas tujuan-tujuan yang tertentu saja, bukan suka-suka. Tapi bolehlah dikeluarkan akaun 2 tu. Akaun 1 pada dasarnya memang tidak boleh diusik. Dan masih ramai orang yang kata orang sama ada dia pencarum yang tidak aktif ataupun pencarum yang masih aktif. Maksudnya masih bekerja tapi tidak pernah nak ambil tahu berapa simpanan yang ada. Maksudnya dia orang bekerja setiap bulan kena potong gaji dengan KWSP tapi tak tahu berapakah simpanan yang dah ada. Dan sekarang mereka dah tahu. Kerana apa? Kerana adanya iSinar dan iLestari. iLestari dan iSinar ni boleh dikatakan sebagai pembuka minda, pembuka mata kepada banyak golongan rakyat kita ni yang selama hari ni tak tahu berapa simpanan yang mereka ada. Sekarang mereka dah ada iAccount, dah boleh semak baki, dah boleh tahu dividen dapat berapa dan sebagainya. Itu dia yang berlaku. Jadi kalau kita tengok daripada sudut yang positif, iSinar dan iLestari dan iSinar ni banyak membantu, bukan daripada segi duit saja tapi daripada segi pengetahuan. Daripada segi pengetahuan, rakyat yang selama hari ni tak tahu apakah, berapakah, bagaimanakah 3kah tu, sekarang rakyat dah mula tahu, dah mula sedar. Tapi kena ingat bahawa iLestari akan tamat tak lama lagi dan iSinar pun sedang berjalan, akan berjalan, mula berjalan. Banyak jalan-jalannya. Okey, diharap bila dah selesai semua bantuan-bantuan ni, bantuan pengeluaran maksud aku, daripada skim iLestari dan iSinar ni, aku harap semoga korang janganlah uninstall app iAccount yang korang dah install. Okey, kalau korang tak guna aplikasi pun, sekurang-kurangnya korang log in lah iAccount korang untuk pastikan iAccount korang tu aktif. Sebab itu untuk jangka masa yang akan datang, untuk jangka masa panjang lagi, memudahkan korang untuk menyemak sebarang dividen ataupun nak buat pengeluaran tertentu. Jangan uninstall dan jangan abaikan iAccount yang korang dah daftar, yang korang dah buat semata-mata untuk pengeluaran iSinar ni. Jangan, korang terus menggunakannya. Okey, benda ni tu guna pakai kepada yang tak aktif, pencarum yang tak aktif, maksudnya dia dah tak mencarum. Korang kena ambil tahu berapa dividen yang korang akan dapat setiap tahun. Korang boleh semak, at least korang biar je lah aplikasi tersebut, aplikasi iAccount. Dan bagi yang masih bekerja, okey, ramai golongan-golongan yang bekerja dalam
yang berpendapatan rendah ni, bawah 2,000 ataupun bawah 3,000 ni, kadang-kadang ramai yang tak ambil tahu pasal berapa simpanan mereka. Jadi bila dah daftar account, korang dah ada satu kelebihan, iaitu korang boleh semak caruman bulanan korang, berapa yang korang dah kena potong, majikan korang bagi berapa dan berapa simpanan yang korang masuk setiap bulan. Advantage kat situ. Jikalau selama hari ni, sebelum ni korang tak pernah tahu pun, tak pernah ambil tahu pun, betul ke? Jadi bila korang ada aplikasi iAccount, dah mendaftar dalam iAccount, korang dah ada kelebihan dekat situ, yang mana majikan korang tak bolehlah senang-senang nak kencing korang lagi. Korang tahu, majikan korang ada membayar caruman korang dan korang ditolak pemotongan KBSP tu ada. Sebab banyak kes yang berlaku, tengok pada payslip, slip gaji ada pemotongan, tapi majikan tak buat pun. Pemotongan tu wayang saja. Jadi bila adanya iAccount ni, korang dah ada kelebihan, korang boleh semak betul ke tak betul majikan korang potong korang punya KBSP, dan betul ke tak betul majikan korang pun menyumbang sama. Macam biasa, gaji korang dipotong dan majikan korang pun akan contribute juga sama-sama. Jadi korang boleh check dengan sahih dengan menggunakan iAccount. Dan last sekali daripada aku harap penjelasan aku ni jelas. Apa yang kita tak tahu selama hari ni tentang KWSP, ramai orang dah tahu. Jadi teruskan mengambil tahu tentang perkembangan akaun KWSP korang, walaupun korang dah tidak lagi menerima bantuan pengeluaran ni. Sebab apa? Untuk jangka masa panjang, untuk memudahkan korang. Jangan diabaikan iAccount yang korang dah buat. Semoga bermanfaat video ni untuk semua. Salam sejahtera, salam kasih sayang daripada aku. Bye bye.